Okay, nama saya Teguh Janli, saya pelumba profesional. Dah berlumba lebih kurang 20 tahun. Sekarang saya sebagai Gazoo Racing Ambassador dan juga Toyota Tires Ambassador. So dari segi perlumbaan, baru-baru ni saya masuk di Toyota Gazoo Racing Festival Season 4 Round 1 yang telah dijalankan di Sepang Circuit baru-baru ni. So sebenarnya saya dah sim racing ni dah lama. Saya bermula dengan LFS, Live for Speed. Saya tak sure kalau LFS ada lagi, tapi that was the first platform lah yang saya cuba sim racing. Then saya pun dah lama tinggal sim racing ni. Dan baru-baru ni last year start MCO sebab pandemik COVID ni, saya bermula semula dan dapatlah rasa iRacing, ACC dan berbagai-bagai lagi. So untuk saya sim racing ni memang bagus sebab dia memberikan peluang untuk saya berlumba. Bukan untuk belajar memandu, tapi untuk memberikan peluang untuk berlumba dalam keadaan almost reality lah, kalau nak kira macam tu. So untuk saya is a good practice lah. E-racing, so saya pun baru-baru saja mula sejak MCO, iaitu dah 13 bulan kot rasanya bermulanya. So saya mula dengan event race room yang telah dianjurkan oleh MEM dan juga sekarang dengan AIMC. So kalau tak silap ni dah season kedua yang saya masuk AIMC, dan juga GT Global Asia. So sepatutnya kita berlumba GT di Asia dengan team Legacy Racing, tapi sebab COVID-19 kita tak dapat berlumba fizikal. So actually organizer tu telah menganjurkan satu e-racing untuk GT Global. So ya, kita pun masuk sebagai team Legacy Racing. Perbezaan yang paling besar, so okay, dalam real racing ni saya dapat banyak informasi dari kereta dan juga feeling tu kan. So dari segi speed, dari segi steering feel, cara chassis kereta bergerak, semua informasi tu semua saya dapat sebagai seorang pelumba. Sim racing ni pula, informasi tu datang dari visual dan juga steering. So saya kena adapt lah, so saya menggunakan pengetahuan saya dari perlumbaan itu untuk membawa masuk ke sim racing. Memang susah, bukan nak katakan senang. So okey, nak dapatkan lap time, katakan kita boleh dapat dalam masa dalam lebih kurang 1 saat dari pelumba sim racer yang paling bagus, katakan lah. Nak dapat yang last 1 saat tu memang susah sebab saya tak dapat nampak apa yang sim racer profesional yang lain nampak dari segi pemandangan dari skrin tu. Informasi yang keluar dari skrin tu saya tak dapat ubahkan informasi tu untuk dapatkan masa yang laju. Tu masalah saya yang paling besar sekarang. Okay, so sim rig saya telah diubah suai oleh Tekco Racing. So kenapa Tekco Racing? Sebab saya rasa macam Tekco Racing ni datang dari dia memang tim yang benar, di mana dia orang siapkan kereta berlumba semua.
So beza dia maybe dari segi cara kita communicate tu, saya rasa penting, dan dia memahami apa yang saya perlukan, dan untuk memberikan satu feeling yang bagus di mana bila saya berlumba sim tu, saya berasa macam saya dalam kereta berlumba sendiri. So tu yang perbezaan paling besar. So di mana that means posisi steering dan juga setup. So yang tu penting, sebab yang saya perasan di sim racing ni bukan kita setup kereta saja, tapi kita kena setup steering. That means dari segi dia punya feedback lah, dia punya informasi yang mana yang keluar. Kalau bagi kat saya pun tak tahu mana nak start, mana nak akhir kan. So di sini saya rasa Tekco Racing telah menolong saya banyak, di mana diorang memberikan satu setting. So saya bagi balik informasi kepada Tekco Racing, di mana saya kata oh saya tak dapat feedback ke, saya rasa informasi yang keluar tu tak sepenuhnya. So dia akan bagi setting yang lain, bagi informasi yang lain, di mana saya boleh ubah sesuaikan cara atau corak pemanduan saya untuk melakukan perlumbaan di SIM. Ya, memang penting. Okey, saya bagi satu example So Toyota Gazoo Racing pun ada rookie program. So dari rookie program ni kalau tak silap ada 8 orang. 6 orang dari go-kart, 2 orang dari sim racing. Minggu lepas bila dia orang berlumba, yang masuk ke podium dua-dua sim racer masuk ke podium. So saya rasa dari sim racing ni dia punya finesse tu lah. That means cara dia memegang steering, cara dia bagi input kat steering tu lagi smooth dari pelumba yang benar. So pelumba benar, sebab pelumba yang benar kita kereta yang kita bawa tu berbeza kan. Ada yang steering yang berat, ada steering yang ringan. So kita kena adjust, kita kena adapt. Tapi nampak gaya macam sim racer dia senang sikit dia nak adapt kepada situasi. That means sebab sim macam saya cakap kan, sim racing informasi yang keluar dari steering saja. Steering dengan visual kan. So bila diberikan informasi yang lebih, saya rasa sim racer ni lagi senang dia nak proseskan semua information untuk memberikan corak pemanduan yang bagus. Okay, nampak gaya sim racing ni tengah naik di Malaysia, naik dengan mendadak. So ni memang satu platform yang bagus, sebab sebenarnya kalau kita ingin menceburi motorsport ni, kos dia tinggi. So sim racing ni adalah the first stepping stone lah, boleh dikirakan supaya kepada sesiapa yang suka dan ingin mencuburi motorsport. So ni yang memang bagus, dan juga dia memberikan peluang di mana anda memahami proses perlumbaan sebelum anda memasuki perlumbaan yang benar. So ni bagus sebab saya tengok ramai rookie driver yang masuk perlumbaan yang betul, tak pernah sim race, diorang pun tak tahu apa nak buat dalam track. So ni perbezaan dia yang besar. So sim racer ni dia dapat merasai perlumbaan yang benar tapi dalam simulasi. So bila dah masuk katakan ke perlumbaan yang betul, then maybe dia boleh proseskan information tu dengan lebih bagus sebab dia dah experience kan benda ni, walaupun dalam dunia virtual tapi still proses dia lebih kurang sama. So that is good. So insyaAllah satu hari sim racing ni pun boleh jadikan satu program untuk anak-anak muda menceburi motorsport. Seperti mana go-kart dikira sebagai satu platform untuk masuk motorsport, insyaAllah sim racing pun boleh jadikan satu platform yang teguh supaya orang lain boleh masuk.